各位弟兄姐妹们平安。Saudara-saudari sekalian, Shalom. 上帝特别喜悦听我们的祷告。 Tuhan selalu senang mendengarkan doa-doa kita. 上帝今天晚上特意给我们机会来到上帝面前一起祷告。 Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan untuk doa bersama. 我们一起献唱圣颂100首天父看顾。 Mari kita menyanyi SPK Puji-pujian nomor 100, Bapa Surgawi memeliharaku.我们一起祷告。 Mari kita doa bersama. 爱我们的阿爸父上帝，感谢您。 Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. 今天晚上你特意呼叫我们每一个人来到你的面前。 Malam hari ini Engkau memanggil kami semua bersama-sama datang ke hadirat-Mu. 我们在你面前承认你是我们的天父。 Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami. 我们在你面前承认你是创造天地万物的唯一的上帝。 Kami mengakui bahwa Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan seisinya. 主啊，今天晚上我们聚在一起，特别为了我们教会祷告，为了全世界祷告。 Tuhan, saat ini kami berkumpul bersama berdoa untuk gereja kami, untuk seluruh dunia kami.
求圣灵降临在我们中间，引导我们的祷告。 Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk berdoa. 在祷告中，让我们享受从你而来的恩典。 Sehingga di dalam doa ini kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan. 感谢主，奉主耶稣基督的名求， Terima kasih Bapa. 阿明。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，我们预备先进入悔改的祷告。 Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk doa penyesalan. 我们一起唱圣颂242首《近乎十架》。 Mari kita menyanyi bersama nomor 242, Dekat ke Salib.我们一起在主面前认罪的祷告吧。 Mari kita bersama-sama berdoa penyesalan di hadapan Tuhan. 上帝，让我们在你面前承认我们自己的错。主啊，这一个星期当中，你一直引导我们，但是主啊，我们常常违背你旨意。主啊，做我们就离开你，怎么愿你就跟随我们自己的罪，我们自己的欲望，恳求主怜悯我们，用耶稣基督的宝血来洗净我们，能够我们在你面前重新，主啊，得到你的救恩。哦，主啊，我们在你面前承认我们自己的罪恶，求主洗净我们，求主赦免我们一切的罪恶。请听赦罪的恩。上帝在约翰一书1章9节向我们宣布了：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Mari kita melihat berita pengampunan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 感谢上帝借着耶稣基督的宝血，他已经赦免了我们一切的罪恶。 Bersyukur dengan darahnya yang kudus, Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. 我们过去的罪恶，现在以及未来的所有的罪恶，上帝已经赦免了。 Dosa-dosa kami yang lampau, saat ini dan yang akan datang, seluruhnya telah ditebus oleh darah Kristus. 我们一起以感恩的心来向上帝唱圣颂270首，他救了我。 Mari kita dengan bersyukur menyanyi pujian SPK nomor 270, Ia menebusku.
sukacita dan damai sejahtera. Kristus bebaskan jiwaku, Dia pun dapat selamatkan jiwamu. Dia tebusku dan bebaskan aku. Di Kalvari bayar semua hutangku, angkat dosa dan rasa salahku, telah menjadi terangkan. 下面时间呢，我们邀请两位神的仆人听上帝的话语。 Sekarang saatnya tiba menyampaikan khotbah dari dua hamba Tuhan. Shalom, saudara terkasih. 弟兄姐妹们平安。 Bersyukur untuk anugerah Tuhan kita boleh melanjutkan pembelajaran firman Tuhan di dalam seri khotbah Matius 6. 我们感谢主，我们能够继续一同来思想马太福音第6章。 Kita akan membaca kali ini perikop ayat 24 sampai ayat yang ke-34 dari pasal yang ke-6. 我们今天要一同来看马太福音第6章24到34节。 Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan mulai membacakan dari ayat 24, 25, kemudian ayat yang ke-33 dan 34. 我们要看没有读全部的，只有读几节经文。 Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 马太福音第6章24节，一个人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。 Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 25节，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？ Ayat 身 33, 体不胜于衣裳吗？ tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 33节，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 所以不要为明天忧虑，因为明天只有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了。 Mari kita berdoa. 我们都祷告， Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami. 天父上帝，我们谢谢你，因为你是我们的神， Dalam Tuhan ada jaminan. 在主里面有切记， Setiap hari selalu baru kasih setia Tuhan. 每一天你的恩典是新的。 Ya Tuhan, hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, 这时候我们一同来思想你的话。 sekali lagi Tuhan nyatakan janji-Mu, nyatakan kasih setia-Mu dalam diri kami. 我们求你再次从我们身上向你显明，你向我们显明你的爱。 Dan sekali lagi ya Tuhan, ajak hati kami, tarik hati kami untuk bersandar penuh kepada Tuhan. 我们求你再次帮助我们，吸引我们来到你面前求你的帮助。 Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan berbicara maupun yang akan menerjemahkan. 我们为你两位仆人，无论讲的翻译的， Ya Tuhan, kuasailah mereka. 求你使用他们。 Kami mengundang Roh Kudus bekerja seleluasanya di dalam diri mereka. 我们求圣灵在我们当中运行工作。 Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berdoa. 我们祷告，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, dari firman Tuhan yang kita bacakan barusan, 弟兄姐妹，我们刚才所读的经文， kita melihat bahwa ada satu hal yang seringkali membuat manusia itu jauh daripada Tuhan. 我们看见有一件事情让我们远离我们的神， Yaitu rasa khawatir. 就是我们有
忧虑的心， Kita bisa khawatir ini, khawatir itu. Kita punya ribuan alasan untuk menjadi khawatir. 我们有各种各样的理由让我们来忧虑。 Manusia juga adalah makhluk yang mudah sekali salah kaprah dan percaya kepada tahayul. 我们人有时候也会很相信那些迷信的东西。 Kita percaya bila kita bisa mengontrol segala sesuatu, maka akan lebih mudah untuk kita. 我们认为我们凡事如果能够去控制它，一切就很容易的。 Kita percaya kalau saya bisa mengontrol segala sesuatu dalam genggaman saya, maka hidup saya lebih lancar, lebih sukses, lebih punya harapan, lebih terjamin, lebih bahagia, dan lain sebagainya. 我想到，如果我能够来控制、来安排我的计划，那么一切都能够顺利，一切都能够带给我幸福。 Saudara, maka akhirnya kita berpikir untuk bagaimana caranya saya mengontrol yang bisa mengontrol segala sesuatu. 所以弟兄姐妹，我们要来控制我们自己，怎么样去面对这一切。 Saya pikir yang bisa mengontrol segala sesuatu adalah Tuhan, maka saya mencoba untuk mengontrol Tuhan. 我知道，如果能够控制我是上帝，所以我们要来控制上帝。 Tapi masalahnya Tuhan tidak bisa dikontrol. Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan rencananya. 但是问题是，我们的上帝他不能够被我们所控制， Maka 他 kita 有时间，有他的计划来实行的。 Maka hal yang kedua yang kita pikir sangat berkuasa adalah uang. 第二点，我们想到最有潜势的就是金钱。 Kalau punya uang bisa segala sesuatu. Orang bahasa Mandarin berkata, punya uang jadi bisa segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. 我们认为金钱能够让我们做每一件事情，金钱是万能。 Ya. Jadi dengan uang kita bisa melakukan segala sesuatu, maka kita berusaha untuk memperolehnya. 我们能够用我们的金钱来做我们要做的事。 Itu sebabnya ketika kita tidak mencapai, kalau tidak punya uang, kita merasa khawatir, kita merasa stres, kita merasa depresi, dan lain sebagainya. 所以，当我们没有钱的时候，我们感到忧虑，感到重担，感到没有办法走下去。 Sebenarnya saudara, dari satu sisi kita melihat bahwa kekhawatiran itu bisa mendorong manusia ke dalam hal yang positif. 所以在一方面，我们看到忧虑能够成为我们人的一个出发点，动力。一个动力。 Kekhawatiran dalam porsi yang benar menolong kita untuk giat bekerja. 正确的忧虑能够推动我们来引起的工作， Mempersiapkan masa depan, 预备我们的前途， mempersiapkan diri atas kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. 预备我们自己来面对那些我们不喜欢的事情发生。 Itu sebabnya kita perlu bertanya, kenapa ya Tuhan bilang kok tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang begitu? 所以我们要发问题是：为什么上帝要我们不可以忧虑呢？ Kekhawatiran di dalam Alkitab tercatat berbagai macam, saudara-saudara. 在圣经里面记载这个忧虑有各种各样的。 Di Mazmur dikatakan ada kekhawatiran yang membuat kita akhirnya serakah. Sudah punya, masih berasa kurang. Sudah punya lebih, masih berasa kepingin lebih lagi. Bahkan kalau bisa, pingin menelan dunia. 在诗篇里面有记载关于这个忧虑，让我们有一个贪心，让我们想得出这个世界。 Kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa dekat sama Tuhan. 这个忧虑让我们不能够接近、亲近我们的上帝， Karena kekhawatiran ini menjauhkan kita dari Tuhan. 因为这个忧虑让我们与上帝隔绝。 Di dalam kitab Pengkhotbah tercatat kekhawatiran yang membuat kita bahkan saudara sendiri pun kita caplok. 在传道书也告诉我们，这个忧虑能够让我们与我们的弟兄相隔绝。 Kita bahkan tidak mengenali, tidak mengakui mereka. Asalkan saya yang diuntungkan, saya nggak peduli kalau dia adalah saudara saya. 甚至我不去理睬他们，若是对我有好处。 Kemudian di dalam Matius 13 disebutkan adalah kekhawatiran yang menggelapkan mata kita sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan dan melihat kebenarannya. 马太福音第13章告诉我们，如果我们也有忧虑，那么我们就不能够亲近我们的上帝。 Kekhawatiran-kekhawatiran inilah saudara yang tidak disukai atau yang dilarang oleh Tuhan.
这样的忧虑是上帝所不要我们去做的。 Kekhawatiran yang membuat kita merasa berat di dada. 这样的忧虑让我们在我们的胸部里面感觉到很大的重担， Yang akhirnya membuat kita dikuasai oleh amarah. 能够来让我们愤怒。 Mengalami masalah pencernaan, pikiran kita kacau, kita nggak bisa mengendalikan diri dan mementingkan diri sendiri. 我们的消化系统不好，我们不能够来控制我们自己。 Kita nggak ada nafsu makan, sakit-sakitan, mulut menjadi kering, emosi berlebihan, merasa terpencil, dan kita merasa gelisah. 我们的视野变成很低，我们有许多的思想来搅扰我们的一切活动。 Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. 主耶稣说，我们不要忧虑， Karena kekhawatiran itu akar masalahnya adalah takut. 因为这个忧虑它的源头就是惧怕。 Saudara, Tuhan ingin kita tidak khawatir karena Tuhan tidak mau manusia melupakan Tuhan dan mencari caranya sendiri untuk menyelesaikan 所以弟 kekhawatirannya. 兄姐妹，上帝不要我们忧虑，就是我们因为忧虑就离开了他，不能够接近他。 Tadi disampaikan bahwa akar kekhawatiran adalah takut. Akar kekhawatiran adalah karena kepingin menguasai hidup sendiri. 刚才我们讲到这个忧虑，让我们想控制自己，能够用我们的办法来解决。 Jadi itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan tidak seorang pun bisa mencintai, melayani dua Tuhan. 所以刚才我们读的经文告诉我们，我们不能够一个人侍奉两个主。 Kalau melayani Mamon tidak bisa di dalam waktu yang bersamaan melayani Tuhan juga. 我们不能够这一边来侍奉马门，一边又侍奉我们的上帝。 Alkitab mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. 圣经告诉我们，这个世界跟他的情意正在往败坏的方向而走。 Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. 但是那些遵行上帝的旨意会永远长存。 Maka Tuhan tidak ingin supaya kita menjadi orang yang lenyap dengan dunia ini bersama dengan keinginannya. 所以上帝不要我们因着我们的私欲跟这个世界一同灭亡。 Yang kedua, kenapa Tuhan tidak mau kita menjadi khawatir? 第二件，为什么上帝不要我们忧虑呢？ Karena Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru setiap hari. 因为上帝每天给我们新的恩典， Jadi setiap hari kita bergantung kepada Tuhan untuk berjalan. 我们每天依靠他而走我们人生的路。 Yang ketiga, karena Tuhan yang memelihara kita. 第三就是上帝来看顾我们。 Dalam Alkitab dicatat, burung di udara, bunga di padang, Tuhan yang memelihara. 圣经记载，天上的飞鸟，上帝看顾他们；野地的花，上帝也保守他们。 Tuhan tidak pernah lalai. Ayah, lupa nih menyediakan makanan untuk mereka. Tidak, Tuhan tidak pernah lakukan itu. 上帝从来没有忘记过，忘记了，今天没有给他们吃。 Dan Tuhan yang memelihara manusia, saudara-saudara. 上帝也看顾保守我们人。 Karena seringkali manusia fokus kepada hal yang salah. 多少时候我们人把我们的目光放在错误的地方。 Saudara, kita mencatat bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan tubuh itu lebih penting daripada 圣经 pakaian? 告诉我们，我们的身体比饮食衣裳还要贵重。 Tapi seringkali fokus manusia salah, bukan? 但是有时候我们把焦点放错了， Kita tidak merasa bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. 我们没有感觉到这些，我们的生命比吃的更重要。 Itu sebabnya kita makan makanan yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita, untuk hidup kita. 我们有时候吃对我们身体不好的食物， Kita tidak merasa bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Maka itu sebabnya kita seringkali tidak mengatur pola hidup kita, tidak berolahraga. Kita jarang sekali melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menjadi 我 sehat, 们不 bukan? 认为我们的身体比我们生活的需要更重，以至于我们随便过我们的日子，我们不运动，我们随便吃。 Bahkan Alkitab menyatakan kepada kita salah satu kenyataan yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab, yaitu kita selalu
memanjakan diri di dalam kenikmatan yang tidak seharusnya. 圣经告诉我们，有时候我们忘记了这一切，我们在哪里放纵我们的生活？ Maka yang tahu pemeliharaan paling tepat dalam hidup kita bukan kita sendiri. 所以最知道怎么样来保守我们的生命，不是我们自己， Tetapi adalah Tuhan. 而是上帝。 Jadi selain Tuhan yang akan memberikan hari-hari baru kepada kita. 所以我们要知道，上帝每一天把新的一天赐给我们， Tuhan yang memelihara kita. 上帝来看顾我们， Tuhan yang ingin supaya kita tidak jauh darinya. 上帝要我们不远离他。 Masih ada 2 hal lagi yang membuat Tuhan tidak mau supaya kita menjadi khawatir. 有2件事情，上帝要我们不忧虑。 Yang keempat adalah karena Tuhan yang memegang hari esok. 第4就是上帝掌管明天。 Saudara-saudara, siapa yang bisa kasih jaminan bahwa besok matahari akan tetap terbit? 弟兄姐妹，有谁能够担保明天太阳还会升起来？ Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa hari esok akan tiba? 谁能够让我们正视明天会来到？ Tidak ada seorang pun yang bisa memberi jaminan. Tidak ada yang lain selain Tuhan kita. 没有一个人能够给我们这个凭据，只有上帝自己。 Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jaminan akan hari esok. 只有上帝，他能够把明天赐予我们。 Kenapa Tuhan tidak mau kita khawatir? Alasan yang kelima adalah karena Tuhan mau memakai kita. 第5点，为什么上帝要我们忧虑？是因为上帝要使用我们。 Tuhan mau pakai, iblis tidak suka. 上帝要用，撒旦却不喜欢。 Jadi bagaimana caranya untuk mengalihkan kita untuk dipakai Allah? 他怎么样来把我们的目光离开上帝呢？ Dengan cara menguasainya dengan kekhawatiran. 他就是要我们因着忧虑。 Karena kekhawatiran begitu menguasai hati kita, maka kita blok Tuhan. Kita nggak bisa dengar yang lain. Orang yang khawatir nggak bisa dengar kebenaran. 因为忧虑让我们不明白神，不亲近神，不明白他的真理。 Dalam perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, 在我成为一个传道人的人生里面， salah satu pelayanan yang saya tidak mudah untuk lakukan adalah berkhotbah. 有一件事我不容易做的就是讲道。 Dari kecil saya adalah orang yang gugup dan nggak berani berdiri di depan umum, berbicara di depan banyak orang. 从小我是一个非常胆怯的人，我不敢在众人面前站立，不敢在众人面前讲话。 Tetapi anehnya banyak sekali acara dan lomba yang harus saya ikuti. 但是很奇怪的，就是有许多的竞赛要我参与的， Yang harus menuntut saya tampil dan berbicara di depan umum. 要我在众人面前讲话。 Saya udah bilang, jangan saya udah tolak-tolak setengah mati. 我已经拒绝了， Tetapi pada akhirnya saya harus maju. 但是最后我还是要出来。 Saudara-saudara, untuk sampai dewasa, hal seperti ini masih menjadi pergumulan yang besar. 当我长大了以后，这样的事成为我生命中一个挑战的事。 Mempersiapkan khotbah itu perlu waktu yang lama, saudara. 预备讲道需要一个很长的时间。 Menurut dosen khotbah saya dan menurut berbagai seminar khotbah yang saya ikuti, satu khotbah yang baik setengah jam harus mempersiapkan diri selama kurang lebih 24 jam. 在我讲到学习，老师告诉我，还有其他我参加这个讲座，告诉我们一个半个小时好的讲道要用很长的时间来预备。 Harus 24 jam mempersiapkannya, dan di dalam 24 jam itu harus meneliti ayat dan mempersiapkan naskah, tulisan 要 demi 用 tulisan. 最少24个小时来预备这个讲道，来预备许多的经文，来预备思想。 Ada satu kali saya ditugaskan untuk berkhotbah di kebaktian sore. 有一次我要在下午的聚会讲道， Saya sudah mempersiapkannya sekian lama. 我已经用很长的时间
来依配。 Tapi karena saya begitu khawatir akan pandangan manusia, bagaimana saya berbicara, bagaimana mereka menilai saya, dan kekhawatiran lainnya menguasai hati. 但是因为我忧虑那些听众对我的评价，各种各样让我感觉到无能为力。 Akhirnya waktu itu saya nggak bisa menuliskan satu kata pun. 那个时候我不能够把我的奖章写下来。 Saya sudah baca sekian banyak artikel, khotbah, penelitian, dan lain sebagainya. 我已经读了许多的这个解经注释，已经很多的思想了， Tapi tidak bisa dituliskan karena kekhawatiran begitu menguasai hati. 但是我不能够把它写下来，因为太重的忧虑。 Sehingga akhirnya di sore itu beneran saudara, saya datang naik dengan naskah yang tidak jadi 100%. 所以那天下午，我以这个还没有编好的讲章上到讲台来讲道， Dan tidak bisa jadi berkat. 所以我的讲道那一天不会成为别人的祝福。 Satu kali saudara-saudara saya berkesempatan untuk studi. 有一次我有机会去学习深造， Dosen saya tahu bahwa sekolah itu tugasnya berat, tanggung jawabnya berat, banyak sekali yang menumpuk. 老师知道有许多的功课要我们去做，这些是一个繁重而且繁忙的事。 Dosen saya bilang, waktu kamu melakukan semua tugas ini, lakukan dengan hati yang mau menyembah Tuhan, berserah sama Tuhan. 老师告诉我们，你们要把这些功课做好，要有一颗敬畏主的心，把一切都交托给他。 Dan di dalam tenggat waktu yang semakin dekat, saya semakin tegang. 在那个很短的时间里面，我越来越感觉到压力。 Kemudian saya teringat kata-kata dosen. 那个时候我就记得这个老师讲的话， Saya kemudian baru mulai merasa pelan-pelan lebih tenang, lebih bisa nafas, 那个时候就 lebih bisa mikir dengan 我 baik. 就慢慢感觉到我的呼吸能够平稳下来，我能够好好的起来思想， Tugas beres dikumpulkan, dosen bilang hasilnya baik sekali. 我能够把这个作业做好，交上去。老师说这个作业做得很好， Dan dia baca di depan kelas di 60-70 orang. 他在教师面前，在60-70位的同学面前把我的这个作业读出来， Mereka terberkati. 他们得到祝福。 Saudara-saudara jangan khawatir. 弟兄姐妹，我们不需要忧虑。 Kalau khawatir serahkan pada Tuhan. Tuhan yang kasih ketenangan. 当我们忧虑，我们要交托主，让主赐给我们平静的心。 Lalu dari 7 tahun lalu sampai sekarang, apakah saya masih khawatir? 从7年前到现在，我还是忧虑吗？ Masih saudara. 还是有， Ini masih menjadi satu pergumulan saya. 这成为我自己一个的挑战。 Dan saya terus berusaha berjuang. 我在哪里继续，一直在那里拼命的努力， Berjuang untuk berserah maksudnya. 努力把自己交托。 Dan kadang-kadang berhasil. 有时候成功， Kadang-kadang kekhawatiran masih menguasai. 但是有时候这个忧虑还是在那里控制着我。 Tapi saya berani bersaksi kepada saudara 但是我敢在弟兄姐妹们做见证， bahwa hari ini saya sudah jauh lebih baik daripada waktu-waktu tahun-tahun sebelumnya. 我现在比过去的年日更好。 Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tidak khawatir? 我们怎么样才能够不忧虑呢？ Bagaimana ketika kekhawatiran begitu menguasai kita, ketika kita begitu takut dan putus asa, apa yang harus kita lakukan? 所以，当我们感觉到忧虑，有那个惧怕的心来到，我们要怎么样去面对呢？ Karena kehidupan kita ini real sekali, saudara. 因为我们的生命是那么的现实， Anak butuh makan, ini real sekali. 我们的儿女们他们需要吃，是现实的。 Orang yang ngetok minta kita bayar hutang di depan pintu, ketukannya itu kencang sekali dan itu real sekali. 那些讨债的人在我们门前在那里敲门，那是现实的事。 Dan ketika kita harus kehilangan rumah karena kontrakan nggak bisa bayar, anak kita kedinginan di luar, kita kedinginan, anak istri kita bagaimana? Itu real sekali. 我们不能够反租房子的钱，我们的儿女妻子要在外面留宿。
我们感觉到非常的有力。 Saudara, kita perlu fokus yang baru. 弟兄姐妹，我们需要重新把我们的目标调整。 Daripada hanya fokus kepada kekhawatiran dan memikirkan kekhawatiran kita, kita perlu fokus yang baru. 当我们把我们的目标向着这个有力，我们不能够解决，我们要有新的这个目标。 Tuhan Yesus mengajarkan, 这是教导我们， carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 你要先求他的国和他的义， Maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. 那么这一切都要加给你们了。 Semua makanan, pakaian, minuman, masa depan 我们吃的，我们喝的，我们穿的，我们的前途， akan ditambahkan kepadamu. 他就要加给我们。 Kita mungkin punya ribuan alasan untuk khawatir, 我们可能有千条的理由来忧虑， tetapi kita punya satu alasan untuk tidak khawatir, 但是我们有一个理由不忧虑， yaitu Tuhan di sisi kita. 因为上帝在我们的身旁， Dan itu cukup menjadi landasan kuat bagi kita untuk melangkah ke depan. 这就足够成为我们一个踏板来面对我们的前途。 Bagaimana caranya? 我们怎么样做呢？ Kita perlu mengenal yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan dan mengenali bahwa Dia adalah Bapa kita. 第一就是我们要认识他，我们要明白他是我们的父， Dia adalah Tuhan kita dan Dia juga adalah Bapa kita. 他是我们的神，也是我们的父亲。 Alkitab mengatakan, Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. 圣经告诉我们，我们在天上的父，他知道我们的需要。 Yang kedua, jangan lupa yang kedua adalah kenali kesia-siaan kekhawatiran. 第二件就是我们要清楚明白这个有利的事。 Matius 6 ayat 27 mengatakan, 马太福音第6章27节说： siapa yang karena khawatir bisa hidup lebih panjang? 有谁因为有利能够延长他的寿命呢？ Jawabannya jelas tidak ada. 他的回答是没有。 Yang kedua, kita harus mengenali sia-sia kalau kita khawatir terus. 第二点，我们要明白，如果我们继续忧虑，这一切都要突然。 Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah mari kita berusaha sekuat tenaga. 第三点就是我们要想尽我们的力量，不忧虑。 Dalam kemampuan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita sekuat tenaga untuk berusaha. Tapi, kalau kita masih belum mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan, berserahlah sama Tuhan. 所以要在我们的能力方面，我们虽然有机会，我们要去尽我们的力量来做，虽然我们没有得到很好的成果， Mari kita berserah kepada Tuhan. 让我们愿意来交托给主。 Yang keempat, mari kita melihat hidup ini dari sisi Tuhan. 第四点就是我们要看我们的人生从上帝的角度来看。 Kita mengajar cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. 圣经告诉我 Kebenaran 们， Tuhan. 我们要先求上帝的国和上帝的义， Artinya, mari kita mengenal Tuhan. 就是说我们要明白认识我们的神， Mengenali kehendaknya. 我们要明白他的旨意， Mari kita habiskan waktu lebih banyak untuk dekat kepada Tuhan. 我们要有更多的时间来亲近他。 Begitu kita mengenal Tuhan, 当我们认识了他， baru kita mengenali kehendaknya. 我们才能够明白他的旨意， Melalui kita 接受我们， dan di dalam kita. 在我们里面， Baru setelah itu kita baru punya pengenalan yang benar tentang apa itu kerja, apa itu mencari makanan, apa itu mencari tempat tinggal, mencari pakaian, mencari kebutuhan. 从这一切，我们明白我们怎么样寻找我们的工作，我们怎么样来达到我们的目标，我们来为我们的明天而奋斗。 Setelah kita mengenal Tuhan, kita baru tahu apa itu kebutuhan yang harus segera kita penuhi atau keinginan yang bisa kita 当我们 tunda. 明白了我们的神
我们就知道我们的一切需要都在它里面了。 Yang kelima, mari kita hitung berkat Tuhan satu persatu. 第五点就是我们要一一来数算神的恩典， Karena kita bisa berhitung berkat Tuhan, kita akan melihat Tuhan yang bekerja dalam kita. 如果我们看到上帝给我们的这些恩典，我们就看见到神在我们里面。 Dan Tuhan yang memelihara, dan betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan. 他在哪里看顾我们？他的看顾是那么的完善。 Beberapa hari yang lalu saya barusan mengadakan care group dengan beberapa teman dari komunitas pria. 几天前，我刚刚跟几位弟兄有一个小组的聚会， Ada seorang teman yang berbicara, bersaksi. 有一位弟兄他这样做见证： Dia bilang, saya selalu berdoa sama Tuhan. 我时常向上帝祷告， Tuhan kasih saya kesempatan untuk pelihara keluarga. 主啊，求你赐给我机会来看顾我的家人， Karena saya kepingin supaya bukan istri saya yang pelihara keluarga, tapi saya. 因为我希望不是我的太太来照顾我们，而是我来照顾家人。 Dan bukan hanya doanya dijawab Tuhan. 但是不是单单我的祷告，上帝垂听， Tuhan juga memberikan kesempatan bagi dia untuk menjadi berkat bagi ribuan orang, baik di dalam maupun luar negeri. 上帝也接受他成为许多人，无论在国内国外的祝福。 Ada orang lain ada teman lain yang cerita bersaksi juga. 有别的弟兄也做见证， Anaknya 18 tahun, 他的孩子18岁， terus punya usaha barengan sama orang tua. 有自己的事业，跟他的父亲在一起。 Satu kali anaknya bilang sama papanya, 有一天，他的孩子对父亲说 Papa, minta uang jajan dong. ：“父亲，求你给我零钱吧。 Papa bilang, buat apa? ”爸爸问他做什么， Ya, buat saya pegangan aja. 让我有钱在我的手中。 Papanya jawab, 父亲就回答他 buat apa khawatir? Kan papa selalu ada di sisi kamu.：“ 为什么你要忧虑？不是爸爸时常在你的身边吗？” Saudara, bukankah Allah Bapa kita juga begitu? 弟兄姐妹们，我们的天父也是如此的， Selalu ada di sisi kita. 时常在我们的身边。 Waktu teman saya bersaksi begitu, saya berasa, wah, ditegur dan juga memperoleh satu jaminan yang luar biasa. 但这位弟兄的见证在哪里？神光照我，让我看见到这个人生有盼望，有依靠。 Saudara, ada juga yang bersaksi bahwa jadi dalam grup itu banyak sekali kesaksian dan saya sangat terberkati. Saya nggak sabar untuk berbagi dengan saudara. 弟兄姐妹，在这个小组里面有许多人的见证，成为我个人的祝福，我要分享给弟兄姐妹们。 Ada satu teman yang sudah nggak bisa berkarya selama 3-4 tahun terakhir ini. 有一个弟兄，他已经30年不能够发展他的事业， Dan anaknya juga sakit. 他的孩子生病， Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tetap pelihara dia. 但是到今天这个时候，上帝还是仍然看顾他。 Alkitab mencatat, 圣经记载， kita tuh punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. 我们四周有好像这个云彩在那里为我们做见证。 Itu sebabnya mari kita tanggalkan beban yang mengikat hidup dan dengan setia fokus mencari Allah 为这个 dan 缘故， kebenarannya. 我们要把我们的忧虑放下来，我们把一切交托给主， Sehingga kekhawatiran tidak lagi menguasai, mengikat hidup kita. 好让这个忧虑不在那里捆绑我们、控制我们。 Maukah saudara? 要吗？ Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang setia. 要上帝，我们谢谢你，因为你是信实的主， Bapa yang memelihara 是看顾我们的神， dan juga adalah Allah yang selalu beserta, Allah Immanuel. 是一个每时每刻看顾我们、保守我们以马内利的上帝。 Engkau mengalahkan musuh terbesar yaitu kematian dan kuasanya. 已经打败了最大的敌人，就是死亡。 Maka kami tidak lagi takut akan hari esok. 为这个缘故，我们不为明天而忧虑， Karena Engkau yang menguasainya. 因为是你掌管的。 Kami seringkali hidup di dalam dunia yang berubah-ubah. 我们活在这个
时常改变的这个世界。 membuat kami mudah sekali khawatir. 为这个缘故，让我们很容易忧虑。 Ajar kami berserah padamu, 求你教导我们，把一切交托给你， sehingga hidup kami dapat dipakai Tuhan. 好让我们的生命能够被你所使用， Dan waktu-waktu kami pakai untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. 好让我们的日子能够被你使用，成为你天国的祝福。 Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. 主啊，求你听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣基督的名，我们就是祷告。 Amin. 阿门。我们一起同心合意，一起祷告吧。 Mari kita sehati berdoa. 首先为了教会祷告， Saat ini mendoakan untuk gereja. 感谢主，现场崇拜已经就开始就定期顺利进行，求神赐每位牧师和同工团队有智慧能力来监督维护开展敬拜的施工，也为了20%到30%未能通过线上服务接触到会中祷告，求主为他们安排有效的方法，可以有分于主的道和敬拜，以扶持他们的灵命。 Bersyukur untuk ibadah onsite yang mulai rutin dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik sampai saat ini. Doakan agar setiap gembala lokasi beserta dengan tim kerja lokasi memiliki hikmat Tuhan untuk memantau, menjaga, dan mengembangkan kebaktian onsite. Dan doakan juga 20-30% jemaat Tuhan yang belum terjangkau oleh pelayanan online. Doakan agar ada cara yang efektif untuk menjangkau mereka dan Tuhan sendiri yang memelihara serta menopang kehidupan mereka. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa bersama. 主啊，父上帝，我们感谢主，主啊，从9月份开始的这个 Kebaktian 线 ibadah 上的 onsite yang 聚 sudah 会，一直 dilakukan 到现在 secara 就稳 rutin, 定的 biar 去 Tuhan 进行。我们 kiranya 感 terus 谢主 berikan 赞美你，主 kerinduan 啊， kepada 在 setiap 疫情期 jemaat 间，我们仍 supaya 然真 mereka 的 boleh 需要 terus 主的保 mengikuti 守 semua 恩典， pertemuan 主特别 ibadah ini 看 sehingga 顾我们每位牧 juga 师们 hamba 和 Tuhan terus 同工 diberikan 们，能 hikmat 够他们靠着你的 untuk 大 bisa 能，靠着你的智慧 melakukan 来 semuanya ini dengan tim kerja dengan 服 baik. 侍我们现成的 Semua 施工。我们感谢主赞美你， tanah ini 主啊， berkesinambungan 20%到 sehingga 30%的我们的 jemaat-jemaat 会 yang 友 hadir 仍 mereka boleh 然 merasakan 不容易就 pengembalaan 使 dan 用 juga 线上的 tumbuhan di dalam 服侍线上的崇拜。 20 我们求主怜悯他们，能够教会就找到 jemaat yang belum 有 mengikutinya 效的 biar 方法 Tuhan 来 yang 就 memberikan 关怀他们， kekuatan 帮助他们， kepada 能够 mereka 他们 dan jalan 灵命 keluar yang 继 terbaik 续成长。 untuk 感谢主奉主耶稣基督的名求，阿 memimpin 门。 untuk bagaimana mencari yang terbaik mereka sehingga mereka bisa 下面呢，我们一起为了海外祷告。今天特别为了瑞典，我们一起祷告吧。 Selanjutnya kita akan mendoakan luar negeri, kita doakan untuk Swedia. 有2个祷告项目。 Ada 2 pokok doa. 第一，瑞典目前普遍以唯物主义价值观以及以人的思维来主导国家，以致灵性衰退。我们就特为尊重圣经、懂当地文化、不妥协真理价值观的人，能成为该国的领袖和教师祷告，为扩展施工提供给将成为这个国家未来主人翁的年轻人祷告。 Kita berdoakan untuk Swedia yang saat ini mengalami kemunduran rohani yang semakin meluas. Nilai-nilai materialistis semakin menguasai pikiran orang Swedia. Doakan agar ada kesatuan hati gereja-gereja dan berbagai denominasi. Doakan adanya orang-orang yang mengerti Alkitab, kebudayaan setempat, dan tidak mengkompromikan nilai-nilai kebenaran menjadi pemimpin dan pengajar di negara tersebut, dan doakan pelayanan penjangkauan anak-anak muda yang menjadi masa depan negara itu. 我们一起祷告。
主啊，巴父上帝，今天晚上我们特别为了瑞典祷告。主啊，瑞典这个国家，现在追求物质主义个人的主义，他们失去了你的上帝的话语，恳求主怜悯他们，能够尊重圣经，敬畏上帝的人，明白你的话语的人，能够带领这个国家和成为这个国家的老师们。求主特别我们瑞典的未来的年轻人祷告。恳求主把你的话语放在他们的心中，就特别保守他们，能够他们在你的话语中就成长。主啊，这瑞典的国家也是你看顾、你就喜悦的国家。恳求主怜悯，能够他们教的领导们以敬畏的心来就跟随你，教会就继续就在你的恩典中发展。感谢主。主耶稣的名求，阿门。第二个祷告项目呢，来自波士尼亚、塞尔维亚、波兰、俄罗斯 M 群来自叙利亚、伊拉克、伊朗、土耳其以及索马里的移民涌入该国。希望人口融合和统一问题能够得到妥善解决，为该地基督徒在移民快速增长中有勇气见证和传扬福音祷告。Selanjutnya kita doakan untuk kaum-kaum pendatang berasal dari Bosnia, Serbia, Polandia, Rusia, dan kaum saudara sepupu kami yang dari Syria, Iran, Irak, Turki, dan Somalia. Kiranya masalah kependudukan dan penyatuan dapat teratasi dengan baik. Doakan orang Kristen setempat memiliki keberanian untuk bersaksi dan mengabarkan Injil di tengah pertumbuhan kaum pendatang yang semakin pesat. 我们一起祷告啊！ Mari kita berdoa. 主啊，特别我们今天晚上为了瑞典的现在的这个情况祷告。主啊，周围有很多国家的人就涌入到瑞典，主啊，也特别从穆斯林国家来的移民也很多，恳求主帮助他们，因为他们现在面对融合统一的这个问题，主啊，本国人和海外来的，他们中间有不断的冲突，恳求主帮助他们，能够他们尽快就找到他们之间就找到就和平的这方法，就特别为了他们当地的基督徒祷告，他们能够有勇气的、勇敢的做把福音传扬给他们，能够就从外来的穆斯林也听到福音，成为你的儿女们。求主这机会能够就是瑞典的基督徒能够抓住这机会来传扬你的福音，能够你的国降临在他们中间。感谢耶稣基督的名求，阿门。好，下面呢，我们为了中国一起祷告吧。Selanjutnya kita akan mendoakan untuk negara China. 求主怜悯中国教会，建立更多的宣教机构，差传工人到需要的地方，设立访宣、短宣、长宣，支持前方宣教合场而祷告。特别为了中国在10年间能预备10万宣教士来祷告吧。Kita doakan Tuhan kiranya mengasihi gereja di China, membangkitkan banyak organisasi misi untuk mengirimkan pekerja-pekerja ke tempat-tempat di mana mereka dibutuhkan, mengatur kunjungan misi jangka pendek, misi jangka panjang untuk mendukung pelayanan misi di garis depan. Dan kita juga doakan agar Tuhan membangkitkan 100.000 orang misionaris dari Tiongkok dalam 10 tahun ini. 我们一起祷告吧。 Mari kita berdoa bersama. 那父上帝今天晚上特别为了中国祷告，主啊，你赐福中国，能够教会就继续就发展，我们感谢主。主啊，在国家的这个逼迫患难当中，能够教会就继续坚持他们的信仰，
主啊，祝福他们能够，你就建立更多的宣教机构，他们就预备未来的宣教事工。主啊，求主你来就呼召中国的年轻人，能够他们带着福音走出去。主啊，这来10年，能够我们中国教会就差10万个宣教士们到宣教火场。主你来就兴起中国教会，能够他们以喜乐的心来就服侍你。抓住你的大使命来跟随你。主啊，借着中国教会能够你的大使命就尽快的完成。你来的时间你就允许一切的奉基督的名祈。menjadi missionaries. 好，下面的时间呢，我们一起唱圣颂341首《主爱丰富》。Selanjutnya, mari kita menyanyikan pujian SPK 341, Kasih Tuhan.下面时间祷告第2部分。 Selanjutnya doa syafaat yang kedua. 我们为印尼国家祷告。 Mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. 为着各位总统在警醒内阁盖足，有聪明智慧选出合适人选，并安置在合适的位置上，使内阁发挥起巨大作用来祷告。也为过境祷告，使队伍有敏感和有能力预测现场，采取安全步骤，以维持公共秩序，保持社会的安全。 Doakan agar Presiden Jokowi diberikan hikmat oleh Tuhan dalam melakukan reshuffle kabinet, agar Presiden memilih dan menempatkan seseorang benar-benar the right man and the right place, agar kabinet maksimal kerjanya. Mari kita berdoa. 我们同声祷告，天父上帝，我们来到面前，我们为着这个国会总统要警醒内阁盖足，给他聪明智慧，能够选出合适人选，能够安置在合适的位置上。Tuhan kiranya tolong Presiden kami untuk menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan berikan tanggung jawab, berikan hati yang takut akan Tuhan untuk memelihara negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。为本国资本败业失业的人数达到910万人，求神依你政府恢复经济措施，能使失业率早日下降。 Doakan jumlah pengangguran tercatat 9,1 juta orang pada Agustus 2021. Doakan agar Tuhan berkati segala upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia, agar angka pengangguran bisa segera berkurang. Mari kita berdoa.
天父上帝，我们为着这个4月的人数，知道在8月份有kalau hari-hari ini Tuhan akibat dari dampak pandemi yang ada di negara kami, Tuhan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan kiranya tolong berkati ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya angka pengangguran semakin hari semakin berkurang, dan Tuhan yang akan memulihkan perekonomian bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan doakan untuk jemaat. 为会中的领袖祷告，让他们在日常生活中遵行神的道，特别是为父母的有信心、好行为，成为儿女们的榜样，也为这困境中经济健康有问题的会中祷告，求神使他们继续依靠上帝神蒙福的会中，耶利祷告，四色服侍，传福音，让基督的名得荣耀。Kita berdoa untuk kerohanian jemaat dalam kehidupan sehari-hari, supaya setiap jemaat mau membaca firman Tuhan dan menghidupinya. Juga di dalam setiap keluarga, orang tua yang beriman dapat memberikan teladan iman kepada anak-anaknya. Berdoa untuk jemaat yang hidup dalam kesulitan, baik kesehatan maupun masalah ekonomi. Biarlah mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jemaat yang diberi kecukupan selalu untuk berdoa, hidup untuk memberi, melayani dan memberitakan Injil, agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们为着我们的会友的灵性祷告，给求主提醒他们，圣灵感动他们，使他们在日常的生活中能够遵行神的道，特别是做父母的有信心、有好的行为，使儿女们能够看到神的榜样。他们的经济上有问题，他们的健康有问题的，求主也是帮他们开路，使他们能有健康的身体，能过他们的生活，也是求主感动他们，使他们能够持续依靠主，因为我们只要我们只靠主，我们能够过我们的生活。求主也是给他们机会来传福音，是荣耀你的名，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。 Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 为拆船施工祷告。 Kita akan berdoa untuk Yayasan Misi Parousia. 为南阿勒洪水再去马来贝尔村服务人员的健康祷告，特为在改取传道和学习辅导的施工感恩。 Bersyukur untuk pelayanan bimbingan belajar dan penginjilan yang dikerjakan di Alor. Doakan kesehatan tim pelayanan di sana dan masyarakat yang mengalami banjir bandang di Kecamatan Alor Selatan, Desa Malaipea. Mari kita berdoa. 我们同声祷告，天父，我们为着这个南阿罗，你知道在那边有洪水再去，求主也是怜悯他们那个村仆人的原因，求主也是给他们健康的身体。 Di Alor sana terjadi banjir bandang. Tuhan kiranya Engkau yang berbelas kasihan, Engkau yang meredakan banjir bandang ini, supaya Tuhan mereka semua dapat melakukan pekerjaan mereka, misi mereka ya Tuhan, tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 也为本菜传部与 Smart 1学校 GMIT 青年波拉 Tribuana 和 Perkantas 的伙伴合作祷告，使每个成员成为信心成长的门徒，以对当地社会和教会产生正面影响。 Doakan untuk kerjasama dengan mitra pelayanan Sekolah Semak 1, Pemuda GMIT Pola Tribuana dan Perkantas, agar memberi dampak bagi masyarakat dan gereja. Setiap anggota pemuridan imannya boleh bertumbuh. Mari kita berdoa. 我们同声祷告，
天父，我们为着这个财产国家祷告，我 untuk 们 kerjasama 也是 dengan 为着这个 mitra 几个学 pelayanan 校，就 sekolah 是 Semak satu Satu, GMIT, Pola Ribuan, Warna dan Perkantas. Tuhan, biarlah wadah ini menjadi dampak bagi masyarakat dan gereja, supaya setiap anggota yang dimuridkan ya Tuhan, imannya boleh bertumbuh dan memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. 我们欢迎第一次来到参加我们周三双语祷告会。 Kita menyambut dengan sukacita bagi mereka yang pertama kali mengikuti kebaktian doa hari ini. 在主里面，我们是一家人。 Dalam Kristus kita bersaudara. 请听欢迎歌。 Silakan mendengarkan lagu ini.啊，教会报告。 Ada beberapa pengumuman. 华民双语主日崇拜会每礼拜日上午10点通过 YouTube 进行。 Kebaktian Dwi Bahasa Mandarin dan Hokkien diadakan melalui YouTube setiap hari Minggu jam 10. 华印主日学每礼拜日上午9点通过 Zoom 进行。需要 Zoom 链接者，请联络我们。 Sekolah Minggu di Bahasa diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan melalui Zoom. Silahkan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 查经祷告会呢，每周二晚上7点通过 Zoom 进行。需要 Zoom 连接者，请联系我们。 PA dan doa melalui Zoom setiap hari Selasa jam 7 malam. Silahkan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 有特别属灵需要者或者想要分享见证者呢，请就联络我们，通过 WA。 Bila jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami lewat WA. 我们最后一起唱圣颂311首《人类的父》。 Terakhir, mari kita menyanyikan SPK 311, Ya Tuhan dan Bapa semua insan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
segala yang terpinggir, Tuhan yang terpinggir。弟兄姐妹们起立，预备领受神的祝福。 Mari kita sama-sama berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹，我们一同起立， Marilah kita pulang dengan membawa firman Tuhan 我们一同来领受神的祝福。 dan kita berserah kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan. 我们把我们的生命、生活完全交托给主， Jangan khawatir 我们不要忧虑， karena Ia menguasai kita. 因为他掌管我们。 Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. 愿耶和华赐福给你，保护你； Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. 愿耶和华向你扬脸，赐你平安； Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. 耶和华向你扬脸，赐你平安。 Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. 我们奉主耶稣的名，如此求恩。 Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara terkasih. 弟兄姐妹们，请坐。 Kebaktian doa kita selesai. Silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. 我们的祷告会结束，请我们一同默祷。